Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini untuk sambung tajuk bantuan kecemasan, iaitu kaedah kedua, Heimlich-Maneuver. Okey, Heimlich-Maneuver ni adalah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk selamatkan seseorang daripada tercekik. Okey, tercekik ni berlaku bila saluran pernafasan tu tersekat. Mungkin disebabkan oleh makanan yang dimakan ataupun benda asing yang masuk ke dalam rongga pernafasan. Jadi kalau awak nampak orang yang mengalami situasi seperti yang akan cikgu huraikan tadi, so awak perlu melakukan Heimlich-Maneuver dengan segera. Okey, yang pertama adalah jika awak nampak mangsa dalam keadaan memegang leher dengan kedua-dua tangan. Okey, itu menunjukkan mangsa mengalami kesukaran masa tu. Okey, jadi bila dia dah pegang tu, awak pula mendapati, awak tengok dia tak boleh bercakap ataupun batuk. Kemudian kulit, bibir dan kuku mula kelihatan kebiruan dan juga kehitaman. Okey, apa tanda? Apa yang menyebabkan kulit, bibir dan kuku ni kebiruan dan kehitaman? Okey, itu disebabkan oleh mangsa sebenarnya sukar bernafas. Maksudnya tengah mengalami kesukaran untuk bernafas. Oksigen tak masuk dalam badan dia. Okey, jadi awak bila nampak situasi seperti ini, awak perlu melakukan Heimlich-Maneuver dengan segera. Okey, sebab itu menunjukkan mangsa dalam keadaan sedang tercekik. Okey, kepentingan Heimlich-Maneuver. Okey, sebab apa kita kena belajar Heimlich-Maneuver ni? Okey, ini kerana bila seseorang tercekik tadi kan cikgu bagi tahu, maksudnya dia sedang mengalami kesukaran untuk bernafas. Bila sukar untuk bernafas sebenarnya oksigen tidak masuk ke dalam paru-paru dia. Bila oksigen tidak masuk, jadi sel badan manusia tidak dapat menyerap oksigen tu dan tidak dapat dihantar ke otak. Okey, bila keadaan macam ni berlaku, itu menyebabkan mangsa sukar untuk bernafas sebab paru-paru dia tak boleh bekerja. Okey, jadi kalau lambat bantuan kita berikan, mangsa boleh mengalami kerosakan otak atau lebih buruk lagi boleh mengakibatkan kematian kepada mangsa. Okey, apakah langkah-langkah? Kita tengok langkah kaedah untuk melakukan Heimlich-Maneuver ni. Okey, yang pertama, awak kena berdiri di belakang mangsa, kemudian bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. Okey, macam dalam gambar. Okey, kemudian kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan awak. Okey, kalau tengok gambar ni, itu adalah tangan awak. Okey, tangan kanan awak genggamkan sebagaimana gambar. Okey, seterusnya langkah ketiga, lepas dah genggam tangan kanan tadi, okey, letakkan tangan kanan di antara pusat mangsa dengan bawah rusuk. Jangan letak atas tulang rusuk sebab bila awak menarik nanti tangan awak ke arah mangsa boleh menyebabkan tulang rusuk patah kalau tekanan yang awak lakukan tu terlampau kuat. Okey, sebab tu kena letak antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Okey, dan seterusnya tekan dan sentak. Maksud tekan tu maksudnya tarik tangan awak ke arah badan mangsa tu dan sentak. Okey, dengan kuat ke atas. Jadi bila awak buat macam tu sebenarnya awak telah mengenakan tekanan di bahagian peparu mangsa. Bila peparu mangsa menerima tekanan yang tinggi ni, dia akan menolak benda asing yang terlekat dekat saluran pernafasan tadi keluar. Okey, jelas ya? Okey, kalau untuk lebih jelas lagi, awak tengok buku teks awak muka surat 27 ni. Okey, ada disertakan barcode. Okey, awak boleh scan dan juga awak boleh tengok video macam mana kaedah Heimlich-Maneuver ni dilakukan secara real. Yang ni dalam buku teks awak ni secara gambaran sahaja. Okey. Seterusnya, okey, seandainya jika tiada orang berdekatan semasa tercekik, okey, ini ditujukan seandainya kita adalah mangsa. Kita tengah makan sedap ni, sedap. Tiba-tiba tersekat. Kita rasa saluran pernafasan kita tersekat. Okey, kita sendiri mula memegang kedua-dua tangan dekat leher kita. Okey, so apa yang perlu kita lakukan adalah, okey, letakkan tangan sama macam tadi, sama macam kita nak selamatkan orang lain.
Tangan kanan digenggamkan, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian cuba tekan ke arah antara pusat dengan bawah rusuk. Cuba tekan. Tapi kalau kita tak ada tenaga untuk tekan di badan kita sendiri, kita boleh cari objek seperti kerusi atau meja. Kemudian tolak badan kita ke arah kerusi atau meja tu dengan seluruh tenaga. Okey, sebagaimana dalam gambar ni. Okey, sebab bila kita buat kaedah ni sebenarnya, kita juga memberikan tekanan kepada peparu. Bila dah beri tekanan kepada paru-paru, dia akan menolak makanan yang tercekik dekat saluran pernafasan kita tadi keluar. Okey, jelas ya?